Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ahli Parlimen PAS nak burukan kerajaan Madani, tapi akhirnya kantoi pula Perikatan Nasional yang kenakan cukai ini. Inilah sikap pembangkang sejak akhir-akhir ini. Cuba memburuk-burukkan kerajaan, cuba nak menjatuh-jatuhkan kerajaan, dan kadang-kadang tanpa usul periksa cuba menyatakan sesuatu keyakinan tentang satu hal. Mereka lupa rupa-rupanya akan kembali semula kepada mereka dan terkena di batang hidung sendiri. Kata pepatah, meludah ke langit kena muka sendiri. Manakala tidak memeriksa fakta terlebih dahulu, sehingga kan diri sendiri pula yang kena malu. Yang paling teruk berkaitan dengan fitnah. Saudara, Wakil Rakyat PAS Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh dilihat cuba untuk memburukkan kerajaan Madani. Kononnya mengenakan pelbagai cukai yang dianggapnya tinggi dan melampau kepada rakyat. Ahli Parlimen Pasir Putih berkenan turut menyenaraikan pelaksanaan cukai jualan sebanyak 10% ke atas barangan bernilai rendah LVG yang terpakai kepada barangan yang diimport ke Malaysia dan dijual kurang daripada RM500 melalui platform e-dagang. Usaha gigi yang dibuat oleh kerajaan yang tidak membabitkan rakyat hampir tidak ada, tapi yang berlaku dinaikkan cukai LVG sebanyak 10%. Ini angka yang sangat membebankan rakyat, kata beliau. Kenaikan ini secara otomatik segala keperluan hidup rakyat ini meningkat secara mendadak, katanya di Dewan Rakyat semalam. Walau bagaimanapun, ahli Parlimen Kampar Chong Zimen kemudian bangkit mengingatkan bahawa cukai LVG itu diluluskan ketika pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Cukai LVG telah diumumkan dalam belanjawan tahun 2022 yang telah diluluskan di Parlimen pada 4 Ogos tahun 2022 pada masa Kerajaan Perikatan Nasional PN memerintah. Jadi, cukai ini dikenakan semasa Kerajaan Perikatan Nasional PN. Adakah Pasir Putih setuju dengan cukai LVG? Bidasnya, akibat sergahan pemimpin DAP itu, Nik Muhammad Zawawi dilihat terpaksa bersetuju dengan cukai yang dikenakan ke atas LVG import yang dijual dalam talian sejak 1 Januari 2024 itu. Ya, cukai yang telah diisytiharkan dahulu adalah 10%. Saya memang boleh bersetuju, tapi dalihnya yang juga ahli jawatan kuasa kerja EJK PAS Pusat itu. Itulah yang berlaku, saudara-saudara sekalian. Label ahli Parlimen Pembangkang Pasir Putih nak tunjuk cerdik akhirnya sendiri terkangkang dikantoikan Kampar. Terbaik Kampar, kata Mr. Nazrir di dalam laman X beliau. Itu sebabnya banyak kali dinasihatkan kepada ahli Parlimen Pembangkang supaya hati-hati ketika memberikan kenyataan, jangan sampai menjerat diri sendiri, jangan sampai terkena di hidung sendiri. Sekian, kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen kata, lebih baik KJ buat dua pilihan. Nak buat parti baru atau masuk saja PKR. Ini apabila satu kenyataan yang mewujud daripada Zahid Hamidi. Elok KJ selama-lamanya di luar UMNO. Presiden UMNO Zahid Hamidi berkata mereka yang telah meninggalkan parti boleh terus duduk di luar selama-lamanya. Manakala yang masih kekal perlu menunjukkan taat setia kepada pimpinan. Bercakap dalam program audio siar TV3, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, tidak guna jika UMNO mempunyai ahli paling ramai tetapi menjadi buih di lautan.
UMNO ada 26 kerusi, mana tidak mengecil jika di dalam berpecah. Sebab itu, matlamat saya sekarang adalah menyatukan semula ahli akar umbi. Mereka yang telah tinggalkan parti silakan terus berada di luar. Yang keluar sekejap, keluar selama-lamanya pun tak apa. Jika ada gunting dalam lipatan, ada kaduk naik junjung, saya pikir orang ini tidak diperlukan, kata Zahid Hamidi. Biarlah sedikit ahli UMNO, tetapi mereka adalah yang taat setia kepada parti. Jumlah yang banyak kita tak mahu jadi buih di lautan, biar sikit katanya. Beliau tidak menamakan pemimpin yang dikatakan keluar sekejap itu. Bagaimanapun, bekas Ketua Pemuda Khairi Jamaluddin popular dengan program audio siar keluar sekejap yang dikendalikan bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Khairi, antara pemimpin UMNO, dipecat pada Januari 2023 kerana melanggar disiplin parti ketika PRU 15. Bekas ahli Parlimen Rembau itu sebelum ini berkata, hatinya sentiasa bersama UMNO, namun menegaskan tidak mahu kembali hanya untuk menjadi pak turut. Menurutnya, kepulangan ke pangkuan UMNO sesuatu yang boleh dibincangkan sekiranya parti itu boleh menerima beliau dan idealismenya untuk UMNO yang lebih baik. Zahid mengetuai UMNO selepas mengambil alih daripada Najib Razak apabila parti yang menaungi Barisan Nasional BN itu tewas pada PRU 14. Beliau kemudian mengekalkan jawatan selepas menang pada pemilihan UMNO Penggal 2018-2021 dalam saingan 3 penjuru menewaskan Khairi dan veteran UMNO Tengku Razali Hamzah. Zahid menegaskan beliau bukan seorang pemimpin kuku besi apabila semua dasar dan keputusan parti dibuat secara bersama. Dalam keadaan ini, proses membuat keputusan saya lakukan sebaik-baiknya. Kerana saya bukan seorang diktator, seorang pemimpin kuku besi. Kita boleh bincang, yang penting UMNO susun strategi agar kita dominan semula, katanya. Barisan Nasional BN yang kini mempunyai 30 kerusi diyakini mampu menambah penguasaannya pada PRU 16 dengan memfokuskan kepada kerusi tier 2, kata Zahid. Beliau berkata, tier 2 merujuk kerusi yang BN tewas namun berada di kedudukan kedua. Kita akan runding dengan parti-parti lain untuk kita tawan semula kerusi ini. Saya yakin kita boleh mencakupi tawan semula kerusi-kerusi tier 2, kata beliau lagi. Saudara, apa pula pendapat anda tentang kedudukan Khairi Jamaluddin selepas ini? Patutkah Khairi Jamaluddin tubuhkan parti baru atau masuk saja PKR dan atau menunggu beberapa tahun lagi sehingga Zahid Hamidi turun jawatan sebagai Presiden UMNO? Kalau itu yang dibuat, mungkin ada harapan. Tapi kalau nak pergi pindah ke parti-parti lain seperti PAS dan Bersatu, dijangkakan Khairi Jamaluddin akan kehilangan penyokong tegar beliau. Kerana apabila prinsip itu berubah, dijangkakan ramai penyokong Khairi yang akan meninggalkan Khairi Jamaluddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Gerakan Perikatan Nasional tidak bertanggung jawab. DAP matang hormati kontrak sosial negara. Pemuda amanah tidak akan berdiam diri terhadap politik kebencian seperti itu. Justru, kami akan membuat laporan polis terhadap kenyataan oleh Tong Kiong yang berbau hasutan serta boleh menggugat keharmonian, kata beliau. Pemuda Amanah Nasional mengecam keras kenyataan timbalan Presiden Gerakan PN, Oh Tong Kiong berkaitan kedudukan istimewa Bumi Putra Melayu Islam, seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ketuanya, Senator Hasbi Muda berkata, kedudukan istimewa Bumi Putra Melayu Islam adalah ketetapan perlembagaan yang harus dihormati oleh semua pihak termasuk gerakan sendiri. Tindakannya yang mengkritik DAP kerana tidak bersuara
mempertikaikan kedudukan istimewa Bumi Putra Melayu Islam hanya kerana menerima realiti ini menunjukkan sikap hipokrit dan tidak bertanggung jawab. Yang menjadi persoalan netizen, juga para penganalisis politik dan pemerhati politik ialah di mana suara Hadi dan di mana suara PAS, Perikatan Nasional Bersatu, Muhyiddin Yassin dan yang lain-lain yang terpalinglah sebelum ini apabila gerakan bersuara tentang perkara ini. Kenapa mereka diam-diam sedangkan gerakan sudah menyatakan perkara tersebut? Bukankah itu sesuatu perkara yang perlu mereka bersuara? DAP sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan telah menunjukkan kematangan politik dengan menghormati kontrak sosial negara. Dan ia bukan satu kesalahan, tegas Hasbi dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, Tong Kiong mengkritik DAP kerana tidak menentang dasar-dasar yang dianggapnya mengutamakan kaum Melayu secara terbuka. Silap besarlah Tong Kiong kan? Kenapa dia mengkritik DAP kerana tidak menentang dasar-dasar yang dianggapnya mengutamakan kaum Melayu secara terbuka? Kita nak dengar jugalah kan apa suara Akmal Saleh tentang hal ini. Adakah Akmal Saleh akan menentang habis-habisan gerakan kerana perkara ini? Atau tiba-tiba pula ada orang lain juga yang mengaitkan DAP dengan hal ini? DAP diam-diam tak terlibat langsung, tiba-tiba diserulah pula. Kritikan itu muncul apabila Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan Setiausaha Agung DAP Antonio Loke tidak pernah membantah kedudukan istimewa orang Melayu dan Islam sejak tertubuhnya kerajaan perpaduan. Tong Kiong turut mengecam DAP kerana berdiam diri mengenai dasar Islamisasi yang bercanggah dengan imej parti tersebut sebelum ini. Mengulas lanjut, Hasbi berkata, tindakan pemimpin PN yang cuba memainkan sentimen perkauman demi kepentingan politik amat membimbangkan serta berpotensi menggugat kestabilan negara. Malaysia tidak boleh kembali ke era politik perkauman yang boleh mencetus ketegangan dan perpecahan dalam kalangan rakyat, katanya lagi. Tambahnya, pemudah amanah tidak akan berdiam diri terhadap politik kebencian seperti itu. Justru, kami akan membuat laporan polis terhadap kenyataan Oh Tong Kiong yang berbaur hasutan serta boleh menggugat keharmonian negara, kata Hasbi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.